Salam sejahtera, salam bahagia dan salam keluarga Malaysia. Kita berjumpa kembali di program Apa Cerita Malaysia pada minggu ini. Dan saya moderator anda, saya Mai Chong, dan bersama-sama dengan kami pada malam ni adalah dua orang panelis yang merupakan pemimpin muda. Ya, mari kita memperkenalkan mereka. Yang pertama saya ingin memperkenalkan ialah saudara Chew Sebun, dan beliau merupakan pengurusi MCA Negeri Terengganu. Selamat datang saudara Sebun, ya. Thank you, terima kasih. Dan yang kedua, kita turut disertai oleh saudara Chua Hock Kuan, dan beliau merupakan pengurusi MCA Negeri Kelantan dan juga setiausaha politik yang amat berhormat Perdana Menteri. Selamat datang saudara Chua. Memang tidak asing lagi lah nama-nama dua gentleman bersama kita pada malam ni dalam arena politik tanah air. Dan pada malam ni kita akan membincangkan satu topik yang begitu menarik, iaitu berkaitan dengan PRU ke-15 yang seperti yang kita semua tahu bahawa PRU 15 memang sudah dekat. Tetapi betapa dekat, adakah diadakan pada tahun ini ataupun tahun depan, itu masih lagi tidak diketahui. Tetapi sudah banyak desas-desus ataupun kabar angin yang mengatakan PRU akan diadakan bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Jadi kita pun telah bersiap sedia. Jadi sebelum itu saya nak memulakan program pada malam ini. Kita nak bertengah kepada pendapat daripada kedua-dua panelis kita, iaitu Sebun dan juga Chua, berkaitan dengan politik sejak kebelakangan ini. Ada yang katakan politik kita memang kucak-kacir, ada yang kata ni sekarang kita sudah semakin mantap. Okey, tetapi dengan PRU semakin dekat, mungkin saya nak dengar kepada saudara Sebun dulu. Apa pandangan anda berhubung dengan politik sejak kebelakangan ini? Politik semenjak kebelakangan ini kita nampak mungkin ada orang kata tidak stabil. Tapi dengan selepas kita mengalami dengan keadaan pandemik COVID, kita nampak pertukaran kabinet yang dipimpin oleh Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Yang Ismail bin Sabri membawa negara kita keluar daripada pandemik ini. Saya rasa ini satulah permulaan yang bukan senang, tapi kita nampak dia boleh buat dengan baik. Dan memang pun kerana kita nampak dalam jangka tak sampai beberapa bulan saja dia pimpin, dan tidak sama dengan dulu. Kita nampak walaupun banyak cabaran, banyak rintangan yang perlu dihadapi, tetapi dengan kerjasama daripada seluruh kabinet, saya nampak negara kita bolehlah mengharingi dengan keadaan yang orang cakap boleh pergi. Tapi banyak lagi benda yang tidak dapat dilaksanakan sebab kita dengar PRU akan tiba. Sebagai sebuah negara, kita ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Tapi dalam jangka pendek, pertengahan dan panjang, kita perlu masa untuk pembangunan negara. Tapi dalam jangka masa pendek ini, saya boleh katakan boleh dikirakan baiklah di pimpinan bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin saudara Chua boleh berkongsi sedikit pasal tentang apa tu yang kita katakan angin politik sejak kebelakangan ini. Adakah huru-hara ataupun semakin mantap? Apa pandangan saudara Chua? Bagi saya, keadaan politik negara pada kebelakangan ini saya rasa lebih baik dan stabil lah daripada sebelum ini, kerana negara dalam apa kita kata tempoh pemulihan daripada pandemik COVID. Dan juga jika kita lihat dari segi pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Melaka dan Johor membawakan lebih kestabilan kepada dua negeri ini. Dan juga di peringkat pusat pula, kita pun tidak nampak ada kecelaruan politik, di mana ahli-ahli parlimen daripada pembangkang dan juga ahli-ahli parlimen daripada kerajaan boleh bersama-sama dalam kita hari itu meluluskan usul untuk anti-lompat parti. Dan juga saya lihat tak ada banyak kekacauan dan tak ada banyak kekecohan yang berlaku di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini. Dan juga jika kita lihat pada sebulan 2 bulan yang lepas, tahap pengangguran negara pun telah menurun daripada 4.2%, saya rasa turun kepada 3.9 ke 3.8. Jadi saya lihat negara ke arah pemulihan negara, proses yang agak positif lah. Jadi kecelaruan politik ni
tak adalah, tak macam sebelum ini kita lihat kalau kata keadaan politik tidak stabil ni, maknanya sebelum ini kita lihat kedua-dua belah pihak saling bercakaran, bergaduh. Tetapi pada masa pemerintahan sekarang ini di bawah Datuk Seri Ismail Sabri ni, saya lihat dia dapat membaik-baikkan semua pihak dan juga boleh menarik semua pihak ke dalam satu saf kepimpinan yang boleh mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan parti-parti politik lah. Jadi saya rasa patut bagi sedikit ruang lagi untuk PM untuk mungkin menjadi kemudi kepada kita kerana baru setahun kan. Dan kita nampak ada positif lah. Saya nak sambung kepada apa yang diutarakan oleh saudara Chua sebentar tadi. Ya, jadi saudara Chua memetik contoh daripada PRN Johor dan juga Melaka, iaitu kita dapat mencapai kestabilan politik selepas PRN di negeri Johor dan juga Melaka. Terutamanya di negeri Johor, kita nampak ada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dan positif selepas kerajaan di bawah pimpinan Barisan Nasional dapat ditubuhkan dan mencapai kestabilan politik yang diidamkan selama ini. Jadi daripada itu, saudara Chua dulu menyebut bahawa untuk mencapai kestabilan politik itu, okey, nampaknya sekarang ni Perdana Menteri dengan kita panggilkan ahli parlimen baik daripada pihak pembangkang ataupun kerajaan telah pun dapat mencapai satu kestabilan nampaknya. Sepakat tu sudah ada. Jadi pada pandangan saudara Chua dan juga saudara Sebun, adakah anda juga berpendapat bahawa PIU 15 ini patut diadakan pada jangka masa yang terdekat, memandangkan kestabilan dapat diwujudkan ataupun sepakat tu dapat diwujudkan di peringkat kerajaan persekutuan? Apa pandangan saudara Chua? Saya lihat pilihan raya ni lambat laun akan kena berlaku. Kerana jarak daripada 2018 sehingga ke tahun ini sudah 4 tahun lebih. Dan edah dia maknanya sampai tahap maksimum ya sehingga tahun depan saja. Jadi tinggal dalam beberapa bulan ini saja. Sama ada esok lusa, bulan depan, bulan kedua, bulan ketiga sehingga bulan 7, saya tak silap sehingga bulan tu aja. Jadi dah dekat dah pun. Jadi saya rasa kita sebagai parti politik lah, mana-mana parti politik sekalipun, saya rasa sudah 4 tahun bagi kita buat persediaan dan kita reda saja bila masa, dan juga saya rasa tidak perlu kita spekulasi lah bila esok ke lusa ke, kita sentiasa bersedia saja kerana itu adalah kuasa yang perlu Perdana Menteri bincang dalam kabinet dan diangkat kepada Yang di-Pertuan Agong, dan juga kita kena lihat Yang di-Pertuan Agong jugalah sama ada perkenan atau tidak perkenan. Tapi dalam jangka masa yang pendek itu kita bersedia sajalah. Bersedia saja. Tak kira bila lah kita sudah bersedia untuk menghadapi PIU akan diadakan bila-bila masa saja. Mungkin saudara Sebun boleh bagi pandangan sikit. Pandangan saya hampir sama dengan saudara Chua. Masa kita tinggal beberapa bulan saja sampai tahun depan. Setiap saat, setiap masa kita tak tahu apa yang berlaku. Dan semua keputusan adalah dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan diperkenan oleh Yang Kepala Duli Yang Maha Mulia iaitu Tuan Agong. So sebagai parti politik, dari beberapa tahun lepas kita sudah bersedia-sedia. Sebab kita nampak kucak-kacir selepas pimpinan kerajaan memimpin negara kita. Tukar beberapa dah Perdana Menteri. Kan kita nampak. So sekarang sebagai parti kita buat persediaan lah daripada setiap saat. Kita tidak kira sampai tahun depan saja. Itu. Jadi memang kita bersedia, tak kira lah bila pilihan raya umum akan diadakan. Tetapi saya nak memetik satu kenyataan yang telah dibuat oleh Presiden UMNO, iaitu Pengerusi Barisan Nasional baru-baru ini, yang nampaknya dikecam oleh banyak pihak, iaitu berkenaan dengan kenyataan mengatakan bahawa kita tetap akan adakan pilihan raya walaupun dalam keadaan banjir ataupun berlakunya banjir dan sebagainya. Walaupun pada masa itu saya berada di tempat apabila Datuk Seri Zahid Hamidi menyampaikan kenyataan tersebut, iaitu bagi saya ia lebih kepada satu contoh ibarat yang mengatakan walaupun berlakunya banjir tetapi BN ini telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Bagi saya itu mengambil satu contoh je untuk mengibaratkan betapa tekad ataupun bersedia kita dalam menghadapi PIU. Jadi kalaulah pilihan raya itu diadakan hujung tahun ini, dan kebetulan semua kita tahu
bahawa mungkin masa itu ialah musim banjir, dan apabila berlaku banjir dengan pilihan raya yang akan diadakan, apakah pandangan saudara Chua kalau berlaku dengan banjir pada masa PIU ini diadakan? Kalaulah ditakdirkan kerana banjir tak banjir ni kita tak tahulah, itu Tuhan punya kerja lah. Jadi kalaulah betul ditakdirkan kena pada masa banjir, jadi sebab apabila kita kena faham dulu ni perlembagaan ni. Kalau kita bubar dan betul-betul berlaku banjir, tak kira lah bulan mana, bulan 11 ke atau banjir kilat seperti yang berlaku di Selangor hari tu pun bukan bulan 11 pun. Kalau berlaku lah macam tu, saya rasa dalam perlembagaan pilihan raya perlu diteruskan lah. Tetapi saya rasa pada masa itu parti politik kita lebih pentingkan nyawa lah. Kita tengok tahap kebahayaan lokasi-lokasi itu. Jika itu lebih membahayakan nyawa, jadi saya rasa kita kena utamakan nyawa kita punya rakyat daripada pementingan kemenangan kita. Kalau kita menang pilihan raya tetapi rakyat kita banyak yang menjadi mangsa, dan saya rasa itu tidak ada makna. Jadi bagi saya spekulasi pilihan raya ini kita jangan letak pada bulan berapa dulu. Sebab spekulasi ini Perdana Menteri pun belum kata nak bubar. Kita pun tak tahu lagi. Tapi kalau kata sekiranya seperti saudara Mike kata tadi, dan pendapat saya kita kena utamakan kita punya rakyat lah. Saya kalau contohnya kawasan saya, rakyat saya betul lah kawasan tu kubu kuat saya tetapi banjir, rakyat saya tak boleh nak keluar mengundi saya. Kalah pun saya reda lah. Itu mungkin takdir daripada Tuhan lah. Bila kita tahu kan memang negeri Terengganu dengan Kelantan ni memang kawasan yang biasa banjir bila pada akhir bulan tahun. Soalan yang sama juga diajukan kepada saudara Sebun. Mungkin adakah anda bersetuju bahawa apabila pihak pembangkang ini selalu mengatakan kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini kurang tepat ataupun kurang rasional dan sebagainya, adakah ini salah satu taktik mereka untuk melambat-lambatkan proses PIU yang diadakan? Padahal mereka mengatakan bahawa kerajaan ini gagal, tetapi mereka pula tidak mahu mengadakan PIU pada masa ini. Adakah anda bersetuju bahawa ini ialah satu taktik mereka untuk melambatkan proses PIU ini? Bahasa Melayu ada satu peribahasa yang boleh dikatakan, kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Bagi saya ambil satu contoh lah. Dulu saya Terengganu, saya orang Terengganu. Bulan 6 sampai bulan 12 adalah monsun lah. Akhir-akhir bulan, pertengahan bulan, selepas bulan 6. Sebelum bulan 6 adalah Januari sampai Mac, Jun adalah di pantai barat. Tetapi kita nampak ke belakang dengan ni, pantai timur dia punya banjir, dengan di pantai barat seperti di Klang Valley, masa dia sudah berubah. Tidak sama seperti dulu lagi. Itu yang kita nampak. So bagi saya, iklim ataupun bencana yang berlaku, kita tidak dapat menentukan. Apa yang kita boleh buat, mungkin Presiden mengutarakan statement ini supaya parti-parti dalam Barisan Nasional perlu membuat persediaan, tidak kira masanya. Jangan kita lengah-lengahkan masa lagi sebab kita masa sudah tidak cukup. Sebagai parti dalam parti komponen, kita buat persediaan untuk menghadapi segala cabaran, walaupun cabaran apa yang akan berlaku pada bila-bila masa ini. Jadi balik kepada poin ni, tak kiralah banjir ke ataupun berlaku apa-apa malapetaka ke, kita tetap bersedia untuk menghadapi PIU akan diadakan bila-bila masa saja. Jadi balik kepada soalan pokok sekarang ni, seperti yang disebutkan oleh saudara Sebun seperti tadi. Seperti yang disarankan oleh Presiden, memang kita telah pun bersedia. Jadi apakah kerja-kerja persediaan yang telah dilakukan oleh MCA memandangkan Sebun daripada negeri Terengganu, saudara Chua daripada negeri Kelantan, yang masing-masing mempunyai satu kerusi DUN di Kelantan dan Terengganu. Jadi apakah kerja-kerja persediaan yang ataupun gerak kerja yang telah dilakukan oleh MCA selama ini dalam kita menghadapi dengan PIU yang akan datang? Mungkin kita mula dengan saudara Chua dulu. Untuk MCA Negeri Kelantan, kita hanya ada satu kerusi DUN lah. Kerusi tradisi DUN di Kota Baru, bawah Parlimen Kota Baru, iaitu DUN Kota Lama.
Itu pun hanyalah satu-satunya kerusi MCA di Kelantan dan juga yang boleh dikatakan kerusi yang banyak tertumpu masyarakat Cina dalam DUN itulah. Jadi MCA Kelantan, seluruh MCA Kelantan memandang serius kerusi ini, di mana kita sudah tewas kerusi ini sudah 5 penggal. Dan kali ini sejak daripada kekalahan kita pada pilihan raya 2018, daripada itu sampailah masa COVID, sepanjang 4 tahun ni kita tidak pernah berhentilah. Sama ada satu menyuarakan suara minoriti minoriti di Kelantan mengenai hak-hak yang boleh dikecapi oleh masyarakat minoriti, termasuklah kaum India, Chinese dan juga kaum Siam lah. MCA saya percaya memainkan peranan sebagai lidah kepada kaum-kaum minoriti yang ada di Kelantan ini, di mana kaum-kaum ni campur-campur semua, campur tolak tak sampai 5% lah. Chinese, India dan juga Siam. Jadi itu dari segi menyuarakan, menjadi suara kepada masyarakat minoriti. Satu lagi adalah pada musim COVID, kita pun tahu dalam COVID tu dalam 2 tahun kita tak boleh buat program kesedaran ke apa macam dulu kita boleh buat banyak program bersama dengan rakyat di Akaumbi. Tetapi contohnya di Kelantan kita buat food bank yang ditubuhkan. Mungkin pada awalnya orang tak tahu pun kita yang tubuhkan food bank. Food bank itu ditubuhkan oleh MCA. Saya inisiatif daripada saya, MCA, kita tubuhkan food bank di mana berlaku viral media-media DAP. Apa yang saya happy ialah media-media DAP, media pembangkang, semua tolong viralkan berita ini. Di mana kita tidak kira kaum lah. Di Kelantan, MCA ni sebenarnya kita tubuhkan ni cuma parti kita dianggotai oleh orang Cina. Tetapi adalah orang Cina Malaysia. Sebab itu kita panggil Malaysian Chinese Association. Dia bukannya satu pertubuhan Cina, tetapi dia adalah parti yang tergolong daripada masyarakat Cina di Malaysia yang mencintai dan juga sayang kepada negara Malaysia. Dianggotai sahaja. Tetapi proses dia, kita adalah proses yang menyeluruh ke semua kaum. Jadi saya food bank tu, kita berbalik pada food bank tu, saya bergabung dengan satu persatuan Buddhis di Kota Baru. Sebab bangunan MCA tingkat atas di satu tempat lagi di Lembah Sireh, dan juga pejabat MCA kita di tingkat 2. Jadi saya fikir bila food bank, orang derma makanan, kita cari makanan susahlah tingkat atas. Jadi saya pun bincang dengan Persatuan Buddhis, kata boleh tak kita bekerjasama, saya ada inisiatif ni, dan saya tak mahu letak logo parti pun pada masa itu, kerana saya tahu di Kelantan ini banyak ramai penyokongnya, bukan saja penyokong Barisan Nasional, bukan penyokong MCA. Dia kalau dalam kesusahan ni, kalau orang yang kuat menyokong parti, sesetengah parti ni, dia jadi allergic untuk datang ambil makanan. Jadi demi untuk, saya rasa untuk bantulah, betul-betul nak bantu je. Tak apalah, bukannya kita utamakan kita bantu, kita kena dapat undi apa, biarlah. Kata kita buat pahala je lah. Parti MCA ni kadang-kadang kita kena fikirkan kemanusiaan juga. Jadi Persatuan Buddha kata, saya bagi you guna tempat saya, kerjasama. You bagi tempat saya yang ground floor, you guna. Jadi kita pun start. Kebanyakan petugas kat situ yang sukarela, dia bermula dengan petugas daripada MCA negeri dulu. MCA, lepas tu lama-lama ada sukarela daripada kaum Melayu pun ada, datang jadi sukarela, tolong packing makanan, sebab masa itu kita rasa seronok. Jadi bila viralnya, bila berlaku ada orang datang ambil video. Bila orang datang ambil video, oh tengok ni, sini. Bagus, itu publicity percuma. Tengok ni, sini tengoklah Persatuan Buddhis Cina, tapi hok beratur tu penuh. Semua sebab yang kebanyakan yang beratur itu adalah masyarakat Melayu. Tapi itu tidak pelik, sebab di Kelantan ni majoriti dia masyarakat Melayu. Betul. Jadi dia kata ni, oh nampak Persatuan Buddhis bagi. Tapi hakikatnya itu
kerjasama antara kita dengan Persatuan Buddhis lah. Kalau dia nampak MCA yang bagi dia tak viral sebab dia kata parti politik bagi ni memang patut. Dan juga dia tak tahu kata kita bukan ada dana. Kita bukan ada dana. Itu adalah inisiatif saja daripada kita. Saya pun tidak nafikan yang bagi dana-dana tu adalah dana awam. Orang yang nampak kita start, pada awal ni kita beli barang tu, tapi selepas itu adalah orang-orang dermawan yang menderma kepada kita. Jadi kita cuba buat sebaik yang mungkin MCA ni untuk memenangi hati rakyat, untuk memperlihatkan keikhlasan kita berkempen di Kelantan. Jadi saya rasa kita lebih kepada membuat benda yang realistik daripada kita hanya memberi retorik, memberi janji-janji, dan juga kita tidak mampu untuk menunaikan janji kita yang kita anggap bukan kitab suci. Kalau kita anggap bukan kitab suci, kita jangan sanjunglah kitab suci tu. Betul tak? Betul. Jangan sanjung perjanjian itu. Jadi itu saja. Di Kelantan kita buat sebaik mungkin. Saya rasa MCA Kelantan kita akan cuba untuk menjadi ejen kesepaduan dan kebersamaan rakyat seluruh Kelantan. Yalah, memang dekat Kelantan ni dia agak unik sikit. Walaupun majoritinya orang masyarakat Melayu. Minoriti itu orang Cina, India dan juga Siam. Okay, tetapi MCA ni walaupun rata-ratanya anggotanya terdiri daripada orang Cina, tetapi target kita nak bantu tu kita tak kira. Tak kira agama, tak kira kaum dan sebagainya. Asalkan kita boleh bantu dan juga kita boleh memainkan peranan sebagai sebuah parti politik yang efektif, maka kita akan bantu yang sebaik mungkin. Jadi saya nak ajukan soalan yang seterusnya kepada saudara Sebun, okey, iaitu anda selaku pengurusi MCA Negeri Terengganu, okey, saya anggapkan anda selalu turun padang juga berjumpa dengan rakyat jelata dan sebagainya. Jadi pada ketika ini apa yang sering disuarakan oleh mereka? Okay, apakah masalah ataupun isu-isu yang selalunya dibawa kepada anda oleh rakyat jelata pada ketika ini? Memang bukan mudah lah untuk saya untuk memimpin Negeri Terengganu. Kita kisah muda lah. Tapi beberapa tahun ini banyak cabaran juga yang diharungi. Sebab mungkin orang tengok anak muda memimpin MCA ni. Boleh ke tak boleh? Mereka akan fikir. So yang pertama yang disuarakan, saya cakap dengan warga-warga MCA, kawan-kawan yang di sekeliling saya, kita perlu menang hati suara warga dulu. Saya kurang guna rakyat, saya guna warga sebab saya anggap mereka sebagai kawan sejati saya. Kalau kita tak dapat menang pemikiran mereka, kita tak mendengar suara mereka, kita tidak boleh menang. Ketika sekarang kita nampak di Dun Bandar, juga tradisi Dun MCA, kita sudah kalah 2 pergan. Kalau nak cakap minoriti orang Cina, saya rasa yang paling kedua, terendah, paling sikit di Malaysia. Yang pertama negeri Perlis, kedua negeri Terengganu. Kita hampir ada tak sampai 30,000 orang Cina saja. Kalau di Kelantan lebih lagi daripada Terengganu. So suara mereka kita dengar. Mungkin selepas Barisan Nasional kalah di negeri Terengganu, saya turun jumpa mereka. Mereka cakap mungkin mereka ketika itu dengar sangat banyak manifesto manis yang dijanji-janjikan oleh Pakatan Harapan. Tapi di Terengganu berbeza sikitlah negeri PAS dengan Barisan Nasional. Tapi media-media anak muda sekarang kita nampak telah mencuci pemikiran mereka. Tadi saya tengah fikir banyak MCA Barisan Nasional telah buat, tetapi banyak yang kita buat kita tak sampai ke bawah untuk warga-warga mereka untuk mengetahuinya. Kita buat program banyak tapi mereka tidak mengetahui juga. Mereka akan fikir apa MCA dan apa BN telah buat. Itu yang cabaran kita bagi saya. So sebagai pemimpin negeri Terengganu, kita turun mendengar banyak mereka cakap. Mungkin ada di mereka tak nak cakap keluar sebab mereka telah undi parti daripada Barisan Nasional. Mungkin mereka menyesal. Mereka tengah fikir ekonomi negara merunduh selepas Barisan Nasional kalah, bukan saja di negeri Terengganu tapi di seluruh peringkat kebangsaan. Janji-janji manifesto paling saya dengar ketara adalah masukkan PTPTN, masukkan berbayar tol, ini free, itu free, situ free. Dengar sedap tapi hakikatnya tidak dapat dilaksanakan oleh kerajaan pusat dan ada juga yang di negeri Terengganu ini.
Saya rasa ada kalangan lah warga-warga Terengganu ada menyesal pembangunan dalam 4 tahun. Apa yang kita buat MCA di negeri Terengganu, kita tidak kira dia Melayu, Cina, India ke siapa ke, kita bantu, kita buat saja. Tapi yang sejelas, lebih tahu pemimpin MCA negeri Terengganu, mesej yang kita nak sampai kepada warga negeri Terengganu, kita perlu sampai. Jangan kita buat saja dalam kelompok kita, dalam box, tapi mesej sampai ke bawah, kita buat itu program rugi saja. Kita perlu beritahu mereka, kita ada buat program-program untuk membantu mereka supaya mereka tahu, oh ini adalah program MCA ataupun Barisan Nasional yang buat demi mereka. Ya. Jadi itu ulasan daripada jawapan daripada saudara Sebun dan juga saudara Chua. Jadi saya nak tarik perhatian semua balik kepada topik utama kita hari ini, iaitu berhubung dengan PIU ke-15. Ada orang yang mengatakan, ada ramai mengatakan bahawa kalau PIU diadakan pada hari ini, Barisan Nasional mempunyai peluang yang paling cerah katanya. Yang mungkin kita ni ada upper hand ke, kita boleh menang dan sebagainya. Okey. Dan ramai yang mengatakan bahawa BN boleh menang pada hari ini kalau PIU diadakan pada hari ini, bukannya kerana tetapi kerana rakyat telah pun ataupun masih lagi ingat kepada akibat mereka telah memilih Pakatan Harapan pada tahun 2018, iaitu PIU yang ke-14. Okey, jadi pada pandangan saudara Chua, adakah anda rasa bahawa rakyat masih lagi ingat kepada kegagalan kerajaan Pakatan Harapan yang lepas dan juga janji-janji kosong yang telah ditaburkan oleh mereka sepanjang 22 bulan di bawah pemerintahan mereka? Pada saya, yang itu rakyat tak akan lupalah. Sebab apa yang berlaku pada 22 bulan itu adalah sesuatu yang amat perit. Dan masa itu tak ada COVID. Kalau ada COVID, mungkin duduk dalam rumah tak rasa perit sangat. Tapi itu tak ada COVID musim itu. Jadi apa yang dijanjikan, contohnya macam-macam lah kalau saya nak katakan, untuk anak muda mansuh PTPTN. Itu pun jadi salah satu juga penyebab anak muda menyokong mereka. Sebab pinjaman PTPTN ni paling kurang lah dululah. Kalau zaman saya belajar tu, paling kurang pun 20,000, 20 lebih ribu. Itu semua kalau dimansuhkan tu. Nak mansuhkan hutang warga Felda. Nak, kalau untuk masyarakat Cina nak luluskan, nak UEC, nak iktiraf UEC. Tapi macam-macam yang dijanjikan masa itu, nak hapuskan tol. Betul tak? Hapuskan tol. Macam-macam lah. Macam-macam benda yang berani dijanjikan dalam, bukan kitab suci dia. Itu bukan kitab suci. Buku jingga ke buku apa. Jadi macam-macam. Jadi saya percaya rakyat kita ni dia ada sistem memori jangka panjang. Dan juga tertipu lah, saya ingat. Mungkin kita boleh anggap itu tertipu lah. Sebab rakyat pun nak try. Kalau kita bagi offer yang lebih baik, siapa yang tak nak? Betul tak? Jadi kalau kata ingat, memang rakyat akan ingat lah. Dan juga saya percaya bukan saja kerana rakyat ingat janji-janji mereka. Kalau kita tengok kepada keputusan di Johor dan Melaka, memang banyak berbalik kepada Barisan Nasional lah. Betul. Mungkin saya pun itu pemikiran saya lah, mungkin rakyat nampak track record yang dibuat oleh Barisan Nasional. Dan juga kita dulu tidak pernah janji bulan dan bintang. Kita hanya janjikan apa yang kita boleh buat. Dan contoh macam hari ini pun kita masih janjikan apa yang kita boleh buat. Dan mengikut lunas undang-undang kita, mengikut perlembagaan kita dan mengikut dasar-dasar yang diputuskan, yang dibuat oleh negara kita. Kita apa-apa manifesto sekalipun kita nak buat, tidak boleh melangkaui garis main bola pun dia ada padang dia. Kita tidak boleh keluar daripada padang tu untuk kira sempadan dia lah. Pergi belakang go, tepi go, you bawa masuk bola, you sepak masuk go, tak boleh lah. Dia luar daripada peraturan dia. Jadi saya kira rakyat sekarang
yang sebelum ini mereka nak mencuba. Tapi selepas ini dia dah tahu, oh ni dia janji tak boleh, ni tak boleh kerana terikat dengan benda ni. Mungkin pada kali ini rakyat pun sedar kata dia janji ni, dia jadi was-was. Betul tak? Boleh tak percaya lagi? Dia ada lagi pemikiran yang menjadi was-was. Kalau pada kita tidak pernah try, tidak pernah cuba, kita akan fikir tak apalah, kita try lah sekali. Mungkin kalau kita dah pilih dia boleh ubah benda ni, boleh ubah benda ni. Tapi apabila sudah try dia pun senyap saja, maknanya dia cuma gilakan kuasa untuk mentadbir, tetapi tidak tahu mentadbir. Tidak tahu macam mana nak menguruskan negara. Jadi saya nak menyarankan jugalah kepada rakyat, tak kiralah yang muda, yang tua, yang sederhana. Kita jangan memperjudikan sekali lagi nasib kita. Berapa kali kita ada 5 tahun, berapa kali kita ada 10 tahun. Kalau habis masa, habis duk ding dong tukar Perdana Menteri sekejap, tak boleh nak itu sekejap saya kecil hati, saya letak jawatan. Lepas tu saya nak pilih dia ni pula jadi. Daripada Guan Eng nak kata bagi minta Tun M sambung, lepas tu tukar pula nak bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tukar-tukar lepas lah, tu dia kata tak boleh dah, tak nampak ada sokongan pergi minta kepada Syafiq Abdal. Jadi berapa banyak yang kita ada masa untuk kita nak bertukar macam tu. Jadi saya kata nasihat saya kepada seluruh rakyat, jangan kita memperjudikan lagi nasib negara kita yang kita rasa kita perlu masa untuk terus ke depan. Saya nak tambah kepada apa yang dikatakan oleh saudara Chua sebentar tadi. Mungkin kita ni fikir, mungkin belum try lagi, kita nak try sekali lagi. Kita dah bagi diorang 5 tahun untuk mentadbir, untuk cuba mentadbir negara ini. Tetapi apa yang kita bagi itu bukan sahaja 5 tahun, tetapi juga peluang-peluang yang sepatutnya kita boleh menggunakan secara baik 5 tahun itu untuk melakukan perubahan yang begitu besar dalam negara kita. Okay, sebagai contoh, mega projek ataupun projek-projek mega yang sebelum ni di bawah kerajaan Barisan Nasional memang telah pun berjalan dengan lancar. HSR, ECIL dan sebagainya. Tetapi apabila kerajaan bertukar tangan menjadi kerajaan Pakatan Harapan, pula mereka mengambil pelbagai alasan untuk nak terminate ataupun nak batalkan ataupun untuk nak runding balik projek-projek ini. Sepatutnya kalau diambil guna secara baik 5 tahun tu, sepatutnya projek itu telah boleh siap dan juga memanfaatkan rakyat. Jadi bukan sahaja sekadar 5 tahun diberikan peluang kepada mereka memerintah, tapi juga kita akan tergadainya benefit ataupun kebaikan yang bakal boleh diberikan kepada rakyat tetapi tidak dapat dicapaikan. Itulah konsekuensinya ataupun akibatnya kalau kita tersilap pilih. Sebelum kita beransur ke soalan yang seterusnya, kita sebenarnya telah pun sampai ke dekat-dekat dengan penghujung program lah. Okay. Tapi apa yang saya nak tanya, soalan yang terakhir kepada dua-dua panelis kita pada malam ini ialah berhubung dengan PIU yang akan datang. Okay. Kerana satu perbezaan yang paling besar yang kita nampak PIU kali ini berbanding dengan PIU yang lepas ialah penambahannya bilangan pengundi, iaitu adanya pengundi muda yang boleh mengundi pada usia 18 tahun. Dan juga auto registration, iaitu pendaftaran automatik, pendaftaran pengundi-pengundi. Jadi nampaknya ada bertambahnya bilangan pengundi yang akan membuat keputusan ataupun membuat pilihan mereka dalam pilihan raya yang ke-15 ini. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjemput saudara Chua dan juga Sebun sebagai pemimpin muda dalam MCA dan juga Barisan Nasional. Apakah mesej yang anda nak sampaikan kepada pengundi yang akan membuat pilihan pada PIU kali ini, terutama kepada pengundi-pengundi muda yang mungkin kali ini ialah kali pertama mereka mengundi. Jadi apakah mesej yang anda nak sampaikan kepada mereka dan kenapa perlu dan wajibnya mereka mengundi Barisan Nasional dalam PIU yang akan datang ini? Jadi bagi saya lah, pengundi-pengundi muda mengapa wajibnya mengundi Barisan Nasional pada kali ini. Memang kalau saya tanya pendapat saya kata wajiblah mengundi Barisan Nasional kerana Barisan Nasional lah satu-satunya parti yang mengemudi negara daripada dulu sampai sekarang. Tetapi itu tidak cukup untuk saya meyakinkan anak muda. Jadi saya minta anak muda sendiri
merasa dan juga meneliti semula track record dan juga program-program anak muda dan juga manifesto yang ditujukan kepada anak muda sejak daripada zaman dahulu. Terutamanya pada zaman terdahulu Datuk Seri Najib untuk anak muda, apa janji kepada anak muda, bagi kepada anak muda peluang pekerjaan. Kita buat perbandingan pula dengan 1 juta pekerjaan yang ditawarkan oleh Parti Muda. Tapi masa tu bukan muda lah. Parti dalam Pakatan Harapan. Sampai dia jadi kerajaan 22 bulan, daripada bulan pertama sehingga ke bulan ke-22 tu, apa inisiatif untuk mencapai tahap pekerjaan sejuta tu. Jadi kalau di segi Barisan Nasional, kita tengok track record tu. Jadi warga muda, anak-anak muda wajib kena pergi tengok. Dan juga anak muda ini bukan sahaja kepada manifesto ini, termasuk juga manifesto kepada Ferda, kepada keturunan Ferda, itu pun anak muda juga. Kepada warga pelajar, siswa, itu warga muda juga. Jadi itu merangkumi semua. Contohnya sekarang, kita bagi satu contoh yang ada sekarang untuk anak muda, peranti siswa. Peranti siswa itu pun diinisiatifkan oleh Menteri Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa melalui Kementerian Komunikasi, bagi untuk memikirkan cara bagaimana untuk meringankan beban anak-anak kampung, anak-anak B40. Ini siswa untuk orang muda juga. Banyak faedah, banyak idea yang ada daripada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, kerana ini adalah kesinambungan yang ada. Kerana dengan pengalaman pentadbiran, bukan pada janji yang ada nampak hari ini, kita turun demonstrasi, kita nak dapatkan benda ini, kita kena dapat. Tetapi kita kena tengok kerajaan, kredibiliti kerajaan yang mentadbir itu, adakah mampu untuk melakukan dan juga adakah cukup pengalaman untuk menawarkan. Sebab kalau anak muda, dia mengapa saya nak pilih parti ini, kita kena tengok tawaran dia. Tawaran parti ini, dan juga kita kena tengok adakah tawaran parti ini waras atau tidak waras. Kalau tawaran itu tidak waras, you pergi ikut dia, you juga akan jadi tidak waras. Betul. Jadi akhirnya siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Rakyat juga yang rugi. Kita betul yang tak? lagi. Bila you ikut, you termakan dengan janji tidak waras, lepas tu dia balik kepada, dia domta balik kata itu bukan kitab suci. Kita makan macam cicak yang termakan kapur. Jadi kita tak ada apa yang boleh kita nak itu, sebab kita yang membuat pilihan. Jadi kita harap kata anak muda ke, anak tua ke, siapa-siapa sekalipun, kali ini kita buat pilihan yang memberi masa depan negara yang lebih cerah lah, bagi peluang kepada Barisan Nasional. Yakinlah dengan kepimpinan Barisan Nasional, yakinlah dengan kita semua, kita akan buat yang terbaik untuk Malaysia. Jadi kita buat pilihan berdasarkan track record kita, dan juga option-option ataupun tawaran yang ditawarkan, dan juga tawaran yang ditawarkan iaitu mestilah waras. Jadi itu kriteria-kriteria apabila kita membuat pilihan nanti. Dan soalan yang terakhir kepada saudara Sebun, soalan yang terakhir ialah kenapa pengundi perlu mengundi Barisan Nasional pada PRU 15 nanti? Kita imbas kembali sebelum PRU ke-14. Negara kita di bawah pimpinan Barisan Nasional stabil, ekonomi kita baik, dan hubungan kita dengan negara-negara lain baik. Dan selepas Pakatan Harapan memimpin negara kita nampak hubungan dengan negara lain tidak seperti dahulu. Kalau hubungan kita tidak seperti dahulu, yang pertama yang impact adalah ekonomi negara. Ekonomi negara akan menjadikan salah satu pembangunan yang fasa pendek, pertengahan dan panjang. Pengangguran pekerja, ramai anak muda tidak ada kerja, gaji tidak naik. Apa yang mereka bagi, saya rasa bagi saya lah, anak muda perlu buat satu
pertimbangan yang waras, jangan ikut emosi, bincang baik-baik dengan keluarga. Sepasti mungkin pertama kali mereka nak undi, mereka akan fikir apa yang mereka nak undikan, apa yang mereka mendengar, apa mereka yang nampak, apa mereka yang merasai, itu keputusan mereka. Tetapi terikut di bawah pimpinan Pakatan Harapan, contohlah PTPTN, dulu ada 20% boleh potong kan. Tapi sekarang kita nampak tak ada. Banyak-banyak manifesto janji kita nampak semua tak dapat. Mungkinlah anak muda kena fikir balik dan jangan mudah terberdaya dengan kata-kata manis. Kerana seperti saudara Chua cakap tadi, kita sengsara bukan 1 tahun, bukan 1 minit. Jangka panjang kita 5 tahun. Ada berapa tahun 5 tahun kita sebagai manusia? Tak sampai. Berapa 5 tahun? Tak banyak. Mungkin 5 kali, 6 kali, 8 kali. Apa yang kita perlu menghargai adalah jasa-jasa pemimpin terdahulu semenjak kemerdekaan lagi. Ini yang kita nampak memang baiklah di bawah pimpinan Barisan Nasional. Nampak banyak sangat pembangunan. Kita perlu menghargai dan benda-benda ini bukan datang daripada semudah. Bukan sekelip mata saja. Benda-benda ini datang daripada pembangunan, ambil masa dan mungkin kalau kita tertipu sekali lagi, bangunan itu akan terkendala dan akan menjadikan negara kita meruduh, tidak dapat berbanding dengan negara lain. Dengan itu saya harap anak muda mendengar, mencari, meneliti, membincang dengan keluarga, jangan mudah terpedaya lagi lah dengan apa-apa kata-kata manis daripada mereka. Kalau kita nampak, saya pasti dan saya yakin BM, Barisan Nasional termasuk bawah parti MCA, MIC, UMNO dan PBRS dan Friends of BN akan melakukan terbaik dengan kerjasama kita bawah satu payung Barisan Nasional. Ini yang saya yakin kita akan buat lebih baik daripada Pakatan Harapan. Ya. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan dan bagi pihak program Apa Cerita Malaysia pada minggu ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Chua dan juga saudara Sebun kerana sudi untuk meluangkan masa anda begitu berharga bersama kami untuk membincangkan topik pada malam ini, iaitu semboyan PIU 15 yang akan diadakan bila-bila masa saja. Dan terima kasih kepada anda yang menonton secara online pada ketika ini bersama kami, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan lebih banyak lagi topik-topik yang menarik dan juga hangat dibincangkan di kalangan rakyat. Dan terima kasih lagi sekali lagi, saya Mike Chong dan kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih.